Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kita bertemu lagi malam ini. Seperti biasa, seperti yang dijadualkan, ini ialah siri yang kedua dalam program Sinar Ilmu untuk segmen hadis. Dan Alhamdulillah minggu lepas kita sudah pun membincang sedikit sebanyak tentang uh, mulaan kepada kelas kita ini, dan kita sudah pun sebutkan tentang beberapa definisi awal lah, takrifan awal tentang ilmu hadis ini, terutamanya kepada maksud hadis itu sendirilah. Jadi bagi sesiapa yang ada ikuti minggu lepas, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat lagi untuk ikuti malam ini. Dan kalau yang tak sempat ikuti pun minggu lepas, boleh sempat lagi untuk kita follow ataupun ikuti malam ini. Boleh ajaklah kawan-kawan yang lain untuk meriahkan majlis ilmu melalui program Sinar Ilmu ni. Boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat informasi yang singkat ni. Baik, sebelum kita nak sambung kepada perbincangan malam ini, suka kalau kita buatlah sedikit recap sikit lah untuk apa yang kita bincangkan pada minggu lepas, sebab nanti ada kaitan juga dengan apa yang kita nak sebut pada malam ini. Iaitu minggu lepas saya ingat banyaknya antara yang penting ialah kita pun ulang kaji semula tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis. Jadi ada yang ingat lagi tak? Kalau yang ada tulis nota, nama kalau yang ada tulis nota, bolehlah rujuk semula pada nota-nota tu, insyaAllah. Baik. Kalau ingat lagi yang kita bincangkan pada minggu yang lepas tu, tentang maksud hadis, dia ada satu takrifan yang kita pilihkan, iaitu apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah aw khilqiyah. Apa sahaja yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataannya, perkataan baginda, punya perbuatan baginda, takrirnya, dan juga sifat-sifat pribadi, dan juga pun berikan setiap satu itu contoh-contohnya, contoh-contoh tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir. Ingat lagi takrir, iaitu apa yang Nabi tak cakap benda tu, Nabi pun tak buat, tapi dibuat oleh sahabat yang lain, kan. Ini kemungkinan Nabi apa tengok, Nabi senyum saja, ataupun Nabi apa tak ingkari perbuatan itu menunjukkan Nabi mengiktiraflah perbuatan itu, kan. Dan baik. Selain daripada istilah hadis, kalau ni kita nak tengok lagi beberapa lagi istilah penting lah dalam ilmu hadis ni, yang mana nanti di sepanjang kita baca buku-buku tentang hadis ni, ataupun kita ikuti kelas-kelas hadis ni, kita akan orang kata apa, bermain dengan istilah-istilah ini. Jadi eloklah kalau kita tengok dulu sepintas lalu
apakah yang dimaksud dengan beberapa istilah ataupun terma-terma penting ini supaya kita nanti ataupun lainnya dengan kuliah kan, boleh boleh insyaAllah baik. Ya, ilmu hadis ni iaitu an ataupun kalimah as-sunnah kan. As-sunnah. As-sunnah ini dari segi bahasa Arab dia merujuk pada at-tariqah. Tariqah iaitu apa nama jalan. At-tariqah. Juga boleh juga disebut sebagai sirah. Dan dia merujuk kepada satu jalan, satu cara yang merujuk sama ada ianya hasanah, ianya baik ataupun qabihah, ataupun dia satu cara ataupun satu jalan yang tak baik. Maksudnya dia boleh digunakan dari segi bahasa Arab untuk merujuk kepada cara yang baik, yang elok ataupun cara yang tak elok. Namun kebiasaannya bila perkataan sunnah itu digunakan, dia merujuklah kepada cara ataupun jalan yang baiklah. Itu dari segi hmm, istilah. Okey. Kemudian sunnah dari segi istilah ni, istilah maksudnya. Ah, dia ada beberapa definisi yang diberikan dan juga berbeza pandangan. Sebab apa? Sebab uh, dia berbeza bukanlah bermaksud um, berlakunya sanggahan, tetapi dia berbeza disebabkan uh, di apa setiap maksud itu diberikan oleh para ulama yang specialize dalam bidang itu. Bermakna dia punya fokus dalam angle lain, maka dia pun memberikanlah kearifan itu mengikut kepada angle ataupun bidang yang dia apa expert. Okay. Contohnya, bila disebut perkataan as-sunnah di sisi para ulama hadis ataupun al-muhaddisin, dia merujuk pada maksud hadis lah. Maksudnya as-sunnah dengan hadis maksudnya sama di sisi al-muhaddisin, para ulama hadis. Tetapi um, kenapa dia juga dinamakan sebagai as-sunnah, kerana dia nak tekankan bahawa apa bila sebuah hadis iaitu perkataan Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi takrir dan sebagainya, itu dia merujuk kepada sesuatu yang kita dituntut untuk buat lah. Sama di sisi para ulama hadis, ulama hadisin. Kalau maksud as-sunnah dibincangkan dalam di kalangan para ulama usul fiqh ataupun dalam subjek usul fiqh, as-sunnah ini dia merujuk kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana boleh diambil ataupun boleh dipelajari ataupun dia menentukan sesuatu hukum. Kan usul fiqh ini ialah susunan-susunan kaedah-kaedah yang mana menghuraikan ataupun menentukan bagaimana sesuatu hukum itu dihasilkan. Uh, Perkara ini wajib, perkara ini haram, perkara ini makruh, perkara ini harus. Bagaimana hukum-hukum itu boleh dikeluarkan? Maka itu ialah hukum-hukum fiqh. Maka dikeluarkan melalui kaedah-kaedah yang telah oleh dibincangkan oleh fiqh. Sunnah di sisi para ulama usul fiqh merujuk kepada tadilah
perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan juga takrir Nabi yang boleh diambil hukum daripadanya itu. Contohnya kalau itu dia berbezalah dengan sedikit berbeza dengan ta'rif di sisi para ulama hadis. Kemudian itu yang kedua, di sisi ulama usul fiqh. Kalau di sisi para ulama fiqh pula, as-sunnah ini dia merujuk pada salah satu hukum hakam fiqh yang 5 lah. Ingat lagi yang 5 ni apa? Iaitu yang pertama ialah mak dia perkara itu wajib, mandub. Mandub ni ialah merujuk pada perkara yang sunnah, makruh ataupun haram ataupun nama harus. Maka salah satu hukum fiqh yang 5 ini adanya disebut sebagai sunat, benda yang sunat, perkara yang sunnah, iaitu dengan maksud di siapa yang buat akan diberikanlah ganjaran pahala, dan siapa yang tak buat maka dia tak dihukumlah bila meninggalkannya. Itu maksud sunnah di sisi ataupun dalam bidang Islam. Lagi satu ta'rifan ilmu akidah. Ilmu akidah. Maka dia bila dibincangkan dalam ilmu akidah, ia merujuk kepada benda yang berlawanan dengan bid'ah. Sebab tu bila kita gunakan dalam perbincangan akidah, istilah yang merujuk kepada ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, lawan pada ahlu sunnah ialah ahlul bid'ah lah, iaitu merujuk kepada kumpulan-kumpulan ataupun aliran-aliran yang sesat, yang tidak apa nama menyamai dengan aliran ahlus sunnah wal jamaah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah dan sebagainya lah. Itu semua Qadariyah, Jabariyah semualah. Mana-mana semua aliran-aliran lain yang tidak bersamaan dengan ahlus sunnah wal jamaah, ringkasnya di dalam perbincangan ilmu akidah ia merujuk kepada digunakan istilah ahlul bid'ah. Itu. Kemudian nah itulah lebih lebih kurang kalau kita nak simpulkan, tarif as-sunnah ini dia berbeza-beza. Kenapa berbeza? Kerana perbincangan ataupun ta'rifan itu diberikan oleh para ulama yang memberikan fokus dalam bidang-bidang yang berbeza lah. Dari sisi ulama hadis dia samalah, maksud sunnah dengan hadis dia benda yang apa kemudian kalau di sisi fiqh dia mengambil sunnah ataupun hadis kataannya watan baginda, tapi yang boleh tapi yang ada asas di kalangan ulama ni apa nama ulama fiqh dia merujuk pada salah satu hukum fiqh yang 5 tu lah. Dan kalau di sisi para ulama akidah dia merujuk perlawanan kepada apa harus ini apa dan kadang-kadang istilah sunnah ini juga bila digunakan oleh di dalam hukum fiqh ini dia juga merujuk kepada benda yang berlawanan dengan bid'ah. Contohnya seperti dalam hukum hakam apa nama hukum hakam cerai ataupun talak talak ni ada disebut sebagai talak sunni, ada yang talak bid'ahnya itu digunakan melakukan perlawanan antara dua. Itu secara ringkas tentang perkataan ataupun istilah istilah sunnah ini.
Kemudian lagi satu istilah yang kemungkinan kita juga akan lalu jumpa nanti dan kemungkinan kita dah pernah dengar, iaitu disebut sebagai al-khabar. Al-khabar. Khabarnya apa pula? Al-khabar ini kalau dari segi berbahasa Arab dia panggil apa? Satu berita. Nah, an-naba sama dengan al-khabar. Sama kepada al-khabar ialah akhbar. Dari segi istilah, perkataan al-khabar ini juga um, paling kurang boleh kita bahagikan kepada tiga maksud. Satu, um, al-khabar sama dengan al-hadis, sama sahaja. Maksudnya apa, hadis kita dah sebutkan tadi, maksud hadis apa? Khabar juga digunakan untuk merujuk kepada hadis. Ada juga yang memberikan pandangan al-khabar ini dia berbeza dengan hadis, iaitu disebut hadis itu ialah khusus untuk apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi khabar ini dia merujuk kepada yang riwayat yang datang selain daripada Nabi sallallahu alaihi itu. Uh, Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan maksud al-khabar ini lebih umum daripada hadis lagi. Maksudnya lebih lagi umum, iaitu hadis ialah khas untuk sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi khabar ini ialah termasuk semua sekali, sama ada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang datang dari selain daripada baginda. Dia lebih lagi umum lah. Itu maksud khabar. Kemudian lagi satu istilah. Kita dah sebut. Satu sebut minggu lepas hadis. Alam ni kita yang kedua sunnah kan. Kemudian tadi baru tadi yang ketiga adalah khabar. Yang keempat, ini juga saya rasa macam banyak juga kita akan jumpa nanti, iaitu apa? Suatu kesan asar. Maknanya asar. Dari segi istilah pun ada, kita boleh meringkaskan kepada tiga maksud. Tiga, tiga pandangan yang diberikan. Pertama, al-athar juga sama dengan al-hadis. Senanglah, ingat maksud hadis, ingatlah maksud al-athar ini. Samalah. Oleh sebab itu uh, sebahagian para ulama hadis dia menggunakan istilah al-athar ini untuk jadikan apa tajuk-tajuk kitab ya. Contoh seperti al-Imam Al-Tahawi dalam Syarh Ma'ani al-Athar menggunakan perkataan nama athar, sama juga dengan kitab dia yang lagi satu apa nama Bayan Mushkilul Athar, dia gunakan juga perkataan ataupun kalimah untuk hadis. Yang kedua, dia merujuk kepada dia tak sama dengan maksud hadis, tetapi athar ini ialah perkataan-perkataan yang datang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sama ada daripada sahabat ataupun tabi'in. Maksud juga perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan juga tabi'in. Perlu kita dengar kuliah kan, sebut asar daripada sahabat ini, asar dari tabi'in ini. So dia merujuk pada itulah, iaitu sebabkan kita gunakan hadis, sebabkan dia berpegang kepada asar ini ialah suatu istilah yang digunakan diambil sesuatu itu ataupun yang merujuk pada sesuatu yang diambil lain daripada Nabi
sama ada daripada sahabat ataupun tabi'in. Hmm. Yang ketiga, ada yang mengatakan asar ini lebih umum lagi. Sama tadi, sama juga macam apa, macam khabar tadi. Asar ini lebih lagi umum, iaitu asar ini uh, hadis itu disebut khas untuk Nabi SAW, tetapi asar ini termasuk semuanya, sama daripada hadis Nabi, dari Nabi ataupun daripada selain Nabi, iaitu sahabat ataupun tabi'in. Maka sebab itu tiap hadis ialah asar lah. Kalau ikut tarifan yang ketiga ni, maka so, uh, hmm, itulah sedikit sebanyak dapat tarifan yang kita boleh faham lah, insyaAllah, maksud antara maksud hadis, sunnah, khabar dengan asar. Lagi satu istilah yang juga penting bila kita belajar hadis ni, dan hadis ni dia uh, hadis ni ialah gabungan antara dua elemen ini, dan kajian yang dilakukan oleh para ulama hadis juga memberikan fokus kepada dua elemen ini, ataupun dua aspek ini. Yang pertama ialah disebut sebagai as-sanad, yang kedua ialah al-matan. Inilah dua aspek yang diberikan tumpuan oleh para ulama hadis untuk mengkaji. Pertama, mereka akan mengkaji sanad, yang kedua mereka akan mengkaji matan. Jadi apakah itu sanad? Sanad ni, ini semua kita dah pernah dengar, cuma malam ni kita ulang tadi semula. Sanad ni ialah uh, apa ni, tu apa nama, silsilah, itu rantaian para perawi yang menghubungkan kepada matan. Apa? Matan itu pula ialah teks hadis tu, teks hadis tu. Sanad, sanad ialah tu, the chain of narrators, rantaian para periwayat itu. Yang mana mereka itulah yang menyampaikan berita ataupun hadis itu daripada seorang kepada seorang yang lain. Maka dia berlaku rantaian, disebut sebagai as-sanad, silsilah, itu silsilah, rantaian para periwayat hadis. Maka ini gabungan antara sanad dengan matan ialah yang dikaji oleh para ulama. Jadi apa contohnya? Contohnya kalau kita baca dalam, kalau kita buka Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, hadis yang awal sekali disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa dia? Ada yang tahu? Hadis yang dalam Sahih Al-Bukhari yang paling awal sekali, adalah hadis yang pertama sekali yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Ini soalan ni yang bagi saya dia ada satu nama, dia memberikan satu suntikan ataupun suatu kejutan yang saya ingat sampai yang mencetuskan suatu dalam para saya dan juga kawan yang lain melihat untuk ilmu. Nantilah ada masa kita kenangan lama lah. Okay. Baik, hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari ini kita nak tengok contoh bagaimana contoh sanad dan juga matan tu. Bila mana Imam Al-Bukhari menyebutkan haddatsana Al-Humaidi. Humaidi ni siapa? Humaidi ni ialah tok guru lah kepada Imam Al-Bukhari ni. Jadi bila Imam Bukhari kata
haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqamah annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tu panjang-panjang tu itu namanya ialah sanad. Daripada Bukhari, ambil daripada Al-Humaydi, ambil daripada Sufyan, ambil daripada Yahya, ambil daripada Ahmad bin Ibrahim, ambil daripada Alqamah, Alqamah dengar daripada Nabi, daripada Umar, Umar dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah rantaian dia tu. Rantaian-rantaian sanad itu, para periwayat itu yang menyampaikan kepada anak muridnya, itu dipanggil sebagai as-sanad. Kemudian selepas dia kata sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini Umar kata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in diiringi dengan adanya niat dan setiap orang akan dibalas mengikut apa yang dia niatkan. Maka sesiapa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, sesiapa yang hijrahnya itu hanya kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dan hijrahnya itu akan kepada Rasul. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha ataupun ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Siapa-siapa yang hijrahnya hanya niatnya kerana nak dapatkan habuan dunia ataupun kerana niatnya untuk berkahwin dengan wanita, hijratuhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu akan dapat apa yang dia niatkanlah. Jadi bermula pada innamal a'malu binniyat, itu namanya akan. Jadi bila kita baca nanti kita tahulah, oh ini sanad sampai sini, matannya ini, sanad sini, matan ini. Maka para ulama hadis bila dia nak mengkaji hadis, dia bukan setakat ataupun hanya mengkaji matan saja. Bukan dia hanya kaji teks hadis, tidak. Tapi mereka memberikan tumpuan yang sama penting juga kepada sanad. Dan nanti bila kita masuk bincang bab tentang syarat-syarat hadis sahih, kita akan tengok bagaimana para ulama hadis memberikan tumpuan kepada kedua-dua aspek ini, sehingga kedua-dua ini menjadi diletakkan sebagai syarat-syarat penting untuk menentukan sesuatu hadis itu sahih atau tidak. Jadi para ulama hadis bukan setakat dia nak faham apakah itu maksud matan hadis tu, tapi yang juga penting mereka akan kaji juga terlebih dahulu silsilah sanad itu untuk menentukan kesahihannya. Bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Apakah syarat-syarat yang ditetapkan? Itu naik tunggu. Tunggu nanti bila sampai bab kita bincang tentang syarat-syarat hadis sahih, kita akan dapat tahulah apakah yang telah pun ditetapkan oleh para ulama hadis untuk nak menilai ataupun menentukan sesuatu hadis itu dianggap ataupun dinilai sebagai sahih ataupun itu. Jadi itulah saya ingat lebih kurang beberapa istilah penting yang kita perlu tahu lah.
bila kita membincangkan tentang bab hadis ni, yang lain-lain tu tak apalah kita ya. Lagi satu mungkin juga penting iaitu bila kita sebut istilah as-sahabi ataupun sahabat, as-sahabi, sahabat ni. Apa maksud sahabat? Sahabat kita ni sahabat Nabi ni, sahabat Nabi. Maksud sahabat. Bila disebut istilah as-sahabi ataupun sahabat ni, apa maksud sahabat? Ulama hadis dia begitu detail dan juga dia terperinci dalam menentukan ataupun memilih perkataan untuk nak memberikan ta'rifan kepada maksud apa nama sahabat ni, sebagai contoh apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar, ha, dia menyebutkan ta'rif sahabat ini ataupun as-sahabi ini ialah yang terpilih ataupun yang sahih ialah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti ada syarat ini. Satu, man laqiya. Laqiya ini berjumpa. Kenapa disebut perkataan laqiya? Berjumpa. Tak digunakan perkataan man ra'a, sesiapa yang melihat. Itu saya katakan lagi. Para ulama hadis dia detail dan dia cermat dalam memberikan definisi ini. Sebab kalau sebut ra'a, melihat. Ada sahabat yang tak boleh melihat Nabi. Sebab buta. Sebab buta. Tetapi dia dimasukkan dalam sahabat. Contohnya Abdullah Ibn Maktum, dia seorang yang apa, buta, tetapi dia ialah seorang sahabat yang besar, yang agung. Sebab itu bila disebut laqiya, sesiapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak cukup. Sebab Abu Jahal pun jumpa Nabi, kan Abu Lahab pun jumpa Nabi, tetapi mereka bukan dari kalangan sahabat. Dia mesti ada syarat yang berikutnya. Dia berjumpa, kemudian mukminan bihi, dia mesti beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar jumpa kemudian ingkari, tapi berjumpa dan mengimani, beriman, percaya bahawa Muhammad inilah yang diutus oleh Nabi oleh Allah sebagai usuruhnya sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu. Dia mesti ada syarat yang ketiga, wa mata alal Islam, dan dia mesti juga berpegang dengan imannya itu sehinggalah dia mati dalam keadaan dia seorang muslim, dia sebagai seorang. Ini dimaksudkan dengan sahabatnya secara ditungkas, ya. Okey, itu beberapa istilah-istilah penting yang kita perlu untuk faham. Lagi satu mungkin ini juga istilah yang mudahlah kita jumpa, iaitu muhaddis. Muhaddis merujuk kepada ahli hadis lah, para ulama hadis yang bergelumang dengan hadis ni, mengkaji dia, disebut sebagai muhaddis. Kalau Al-Quran, para ulama yang memberikan fokus kepada Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran disebut sebagai mufassir, mufassir. Kalau yang ulama hadis disebut sebagai muhaddis, sebagai tambahan. Malam ni saya minta maaf, kita akan apa, kalau pukul 9, so kemungkinan dalam pukul 8.45 ataupun kita akan berhenti. Baik, kemudian kita nak berpindah pula ke tajuk yang lagi satu, bab yang lagi satu sebagai permulaan ini, iaitu untuk apakah hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Apakah hubungan ataupun fungsi ataupun peranan hadis kepada Al-Quran. Ini kita kena juga, saya ingat, antara penting untuk kita.
Baik, yang pertama sekali kalau kita boleh ringkaskan, kita boleh rumuskan antara fungsi ataupun peranan utama hadis kepada Al-Quran ialah hadis berperanan menyokong dan juga menguatkan isi kandungan Al-Quran. Yakni apa yang telah pun disebutkan dalam Al-Quran, hadis sebut lagi sekali tentang perkara itu. Maksudnya dia menguatkan antara apa yang telah pun disebutkan oleh Al-Quran dikuatkan lagi oleh hadis. Contohnya, banyak contohlah. Contoh yang senang ialah Al-Quran sebut tentang kewajipan untuk mendirikan solat. Hadis datang lagi untuk sebut benda yang sama juga. Bunyal Islamu ala khamsin, contohnya. Yang disebut Islam dibina di atas nama 5 perkara. Ini hadis apa tadi dalam Bukhari. Anda sebutlah tentang solat, tentang kewajipan puasa, kewajipan zakat, semua tu. Yang kedua, fungsi hadis ni, dia hadis dia menafsirkan apa yang dibawa ataupun yang ada dalam Al-Quran. Ini fungsi inilah antara fungsi yang banyak dilakukan oleh hadis, iaitu apa yang dibawa oleh Al-Quran, hadis datang untuk menafsirkan, menjelaskan apakah yang dibawa oleh ataupun isi kandungan Al-Quran itu. Dan cara as-sunnah ataupun hadis menguraikan ataupun menafsirkan Al-Quran ini ada banyak caranya. Kalau kita boleh rumuskan, kemungkinan boleh kita rumuskan kepada 4 ataupun 5 cara yang penting bagaimana hadis menafsirkan Al-Quran. Jadi apakah 4 ataupun 5 cara itu, saya ingat kita akan bawa topik ini ke minggu depan lah. Kita akan tengok bagaimana cara hadis menguraikan isi kandungan Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan bincangkan ada 4 cara penting, 4 cara yang hadis menguraikan isi kandungan Al-Quran. Jadi bila kita tahu 4 cara ini, kita akan lebih seronok lah, kita akan lebih puas bila kita baca hadis, bila kita baca Al-Quran, kita baca belajar tafsir. Oh, inilah yang peranan hadis ni. Bila dia menguraikan sesuatu hadis tu, ini hadislah pun menjalankan peranannya dalam mengikut cara sekian. Okay, apakah cara itu? InsyaAllah kita akan bertemu nanti lagi, insyaAllah minggu hadapan untuk kita sambung bab ini ya. Dan barulah kita untuk ke bab berikutnya tentang ilmu hadis ini. Jadi kalau boleh kita simpulkan malam ini, kita pun bincang berulang kaji semula maksud sunnah, maksud al-khabar, maksud al-athar, dan juga maksud as-sahabi, maksud al-muhaddis dan sebagainya. Kemudian kita juga telah pun masuk sedikit tentang pengenalan kepada peranan hadis kepada Al-Quran. Dan kita sebut tadi satu, hadis menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana? Saya katakan tadi, kita akan kongsikan ada 4 cara utama. Jadi apakah 4 cara itu? Tunggu pada minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah jika diberikan umur, diberikan kita kongsi minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ke malam ini ada berkaitan gambaran tentang asas-asas ilmu hadis ni.
yang mana saya cuba untuk memudahkan istilah-istilah khusus ini supaya ilmu hadis ni lebih lagi dekat uh, masyarakat awam, insya-Allah, supaya kita semua boleh faham dan bukanlah ia sesuatu ilmu yang danggal daripada kita cuba untuk mendekatkan ilmu hadis kepada masyarakat awam supaya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena buktikan dengan sesuatu apa yang kita lakukan. Antaranya ialah kita cuba untuk belajar mengenai warisan pusaka yang ditinggalkan oleh baginda. Nah, ini insya-Allah. Dengan itu saya kira saya mohon untuk mengundur diri dahulu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dan tuan-puan teruskanlah untuk membantu ataupun menopang usaha-usaha dakwah yang dianjurkan oleh IDP ini. Ini antara salah satunya. Dan lagi satu seperti yang kita sentiasa ulang-ulang sebut, pihak IDP sedang dalam perancangan untuk membuka cawangan di Kota Kinabalu Sabah, dan tuan-tuan boleh sangat-sangat mengambil sama membuat investment untuk akhirat, insya-Allah, memberikan semangat-semangat apa yang termampu untuk sama-sama kita dapat membina ataupun membuka cawangan di sana. Okey. Dan bagi perempuan yang juga yang nak turut terlibat juga dalam satu program khas yang dianjurkan juga oleh IDP, iaitu kita anjurkan program wakaf buku. Ini untuk kita edarkan kepada sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia, buku yang diterbitkan secara khas oleh IDP yang menyentuh tentang hubungan-hubungan bagaimana Islam menggariskan hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Ini saya ingat antara topik yang perlu dan wajib untuk kita fahami lah, sebab kita hidup dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, maka ini antara semangat kita untuk bangsa, masyarakat rakyat Malaysia yang saling memahami dan juga saling menghormati antara satu sama lain walaupun kita mempunyai pegangan yang berbeza. Jadi ini patut kita sokong. Baik, untuk itu terima kasih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafaraah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi